Mengapa? Apakah JPJ dan polis tidak lagi boleh dipertanggungjawabkan? Tidak mampu untuk menjalankan tugas-tugas yang dijalankan selama ini sejak negara merdeka. Tiap-tiap kali apabila kereta dipandu melepasi had yang dibenarkan, kamera akan mengambil gambar dan dendanya lah RM300. Kenapa ini dilakukan? Kerana kerajaan perlukan wang untuk pembangunan. Begitu juga undang-undang baru yang telah dikenalkan dan belum lagi dilaksanakan, dan kita dimaklumkan pelaksanaannya akan dibuat selepas pilihan raya jika UMNO Barisan Nasional menang. Apa dia? Sistem cukai baru yang diberi nama GST. Sebagai contoh, hari ini kalau tuan-tuan beli Proton Saga bernilai RM40,000. Tetapi selepas pilihan raya, jika sekiranya UMNO Barisan Nasional menang, kereta yang tuan-tuan bayar RM50,000 ini akan ditambah dengan cukai baru sebanyak 7% lagi. Begitu juga tuan-tuan beli motosikal, tuan-tuan membeli kopiah, tuan-tuan membeli cermin mata, apa saja yang kita beli, termasuklah makanan, akan dikenakan cukai tambahan baru yang diberi nama GST, tambahan kepada cukai yang ada hari ini. Pakatan Rakyat, ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat di parlimen menentang habis-habisan supaya kedua-dua perkara ini tidak dilaksanakan. Tetapi apabila mereka mengundi dalam parlimen, Pakatan Rakyat kalah kerana UMNO Barisan Nasional majoriti, mendapat undi lebih dalam parlimen. Ini menunjukkan bahawa Pakatan Rakyat, ahli-ahli parlimen Pakatan Rakyat berjuang untuk rakyat, bukan saja untuk orang PAS, bukan saja untuk orang DAP atau orang keadilan, tetapi untuk seluruh rakyat, termasuk orang UMNO dan lain-lainnya. Kerana AES ini, kamera ini, dia tak kenal, dia tidak diajar, tidak dilatih ataupun tidak diubah suai, di mana hanya kereta UMNO, hanya kereta orang PAS saja akan diambil gambar. Maka orang PAS saja yang akan kena bayar denda ni RM300 sekali jalan. Begitu juga cukai. Orang UMNO sendiri pun mesti bayar juga cukai. Bukan saja cukai ini dikena kepada orang PAS. Ini perjuangan Pakatan Rakyat. Pasal apa kita menentang? Pasal apa kita tidak bersetuju AES dan GST ini dilaksanakan? Kerana hari ini kos sara hidup tinggi. Hari ini beras naik, minyak masak naik, gas masak naik, gula, garam naik, ayam, daging naik, semua naik. Harga padi hari ini tak naik. Saya difahamkan sebagai contoh. Sekarang ni penanam padi gelisah. Kerana apa? Kerana baja padi naik, racun padi naik, upah pekerja naik, tapi harga tak naik. Begitu juga dengan harga kelapa sawit dan getah turun. Jadi macam mana rakyat nak hidup dengan sempurna? Sebagai contoh hari, kita ucap terima kasihlah kepada kerajaan kerana memberi BRIM 1 dan BRIM 2. RM500 BRIM 1, RM500 BRIM 2. Hari ini kita lihat 4,3 juta rakyat beratur dalam hujan lebat, beratur di bawah panasan terik matahari kerana nak mendapatkan bantuan RM500 ni.
Pasal rakyat hari ini RM500 besar. Rakyat perlukan segala bantuan kerana kos sara hidup tinggi hari ini. 4.3 juta rakyat pada BRIM pertama layak. Kerana syarat-syaratnya mereka mestilah di bawah kadar kemiskinan untuk mendapat bantuan BRIM 1 ni. Apabila 4.3 juta rakyat telah mendapat bantuan BRIM 1 ini membuktikan kegagalan UMNO Barisan Nasional selama 55 tahun untuk mengatasi paras kemiskinan rakyat. Betul atau tidak? Ini ceritanya. Ini bukti yang jelas kegagalan UMNO Barisan Nasional. 6 bulan kemudian tak cukup BRIM pertama, rakyat lupa agaknya, beri bantuan BRIM kedua RM500 juga dengan syarat yang sama. Hanya mereka yang layak, yang di bawah kadar kemiskinan sahaja yang boleh menerima bantuan BRIM ke-1 dan 2 ni. Yang anehnya, hanya dalam tempoh yang singkat, iaitu dalam tempoh 6 bulan di antara BRIM 1 dan BRIM kedua, angka ini telah naik daripada 4.3 juta yang telah menerima ke 7.2 juta. Apakah ini juga bukan bukti menunjukkan bahawa kegagalan UMNO Barisan Nasional? Menggambarkan seolah-olah dalam masa 6 bulan jumlah kemiskinan telah naik lagi ke 7 juta daripada 4 juta orang. Inilah kegagalan UMNO Barisan Nasional. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai bekas ahli UMNO, saya selalu mengatakan yang sebenarnya UMNO Barisan Nasional tidak salah. Kita mesti menerima hakikat bahawa UMNO Barisan Nasional melalui Parti Perikatan Kapal Layar dulu telah banyak berjasa kepada pembangunan negara. Kerana mereka memerintah lebih awal. Dan saya percaya kalau PAS diberi peluang lebih awal, kita mungkin lebih baik daripada itu. Belum tahu lagi, betul tidak? Tetapi persoalannya yang kita tanya hari ini adalah kepimpinan UMNO Barisan Nasional. UMNO Barisan Nasional zaman Tengku Abdul Rahman telah mati lama dah. Telah dikuburkan oleh orang Kedah sendiri. Siapa dia? Mahathir bin Mohamad. Dia telah menanamkan dan mentalkinkan UMNO. Itu ceritanya. UMNO hari ini bukan UMNO tulen lagi. UMNO hari ini adalah ciplak yang dibuat oleh Dr. Mahathir Mohamad. Saya tahu perkara ini. Mungkin tuan-tuan orang Abbas tak tahu. Kerana saya juga terlibat dalam satu perundingan yang dipengusikan oleh Allahyarham Pak Ghaffar. Apabila UMNO diheret ke mahkamah kerana melanggar undang-undang ROS, Dr. Mahathir sendiri telah mengarahkan peguam UMNO bernama Dominic Puthucheary meminta mahkamah mengharamkan UMNO. Kenapa? Mahathir nak balas dendam kepada Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kalau tuan-tuan ingat, selepas tahun 69 insiden berdarah, Mahathir pernah dipecat oleh UMNO, oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, kerana Mahathir terlibat menjatuhkan Tengku Abdul Rahman melalui 13 Mei. Dalam tulisan almarhum Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, tahun 2 sebelum beliau mengembuskan nafas yang terakhir, di dalam surat khabar The Star, dalam kolomnya SIC, Tengku Abdul Rahman telah menulis begitu jelas, bukan sekali, 3 kali saya ingat, mengatakan bahawa Tun Razak Mahathir Mohamad
dan beberapa orang lain tokoh telah bertanggungjawab menjatuhkan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan menaikkan Tun Razak mengikut bekas Menteri Syafi'i, Ghazali Syafi'i, Allah yarham. Dalam satu perjumpaan dengan bekas-bekas pemimpin pemuda UMNO termasuk di Said Lee dan Anwar Ibrahim, beliau telah jelas menyatakan bahawa 13 Mei adalah rampasan kuasa kecil yang dirancang untuk menjatuhkan Tengku Abdul Rahman, yang dirancang oleh pemimpin UMNO. Itu sebabnya apabila Tun Razak mengambil alih tampuk pimpinan UMNO kerajaan, orang pertama yang diambil balik semula sebagai ahli UMNO ialah tak lain tak bukan Dr. Mahathir Mohamad, bertempat di Morib. Tak cukup dengan itu, Dr. Mahathir telah dianugerahkan satu jawatan penting, iaitu Menteri Pelajaran. Pasal apa Tun Razak buat itu? Kerana tak lain tak bukan nak apa orang kata, nak membalas budi Mahathir, kerana Mahathir menulis surat terbuka. Surat terbuka yang diberi nama The Yellow Letter ataupun surat kuning yang menghentam Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Ekoran daripada itu juga dia menulis buku The Malay Dalima, menghentam Tengku Abdul Rahman, memalukan Tengku, sehingga Tengku tidak ada lain jalan melainkan letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Ini cerita sebenar. Dan untuk menutup kelemahan ini, pihak DAP telah dipersalahkan. Hari ini orang yang sama, Dr. Mahathir Mohamad, mencadangkan supaya filem Tanda Putera ditunjukkan kepada orang kampung. Nak tunjukkan seolah-olah Lim Kit Siang telah mengencingkan pendiri UMNO di Kampung Baru. Sebenarnya, mengikut rekod polis, semasa 13 Mei, Lim Kit Siang tidak ada di Kuala Lumpur. Beliau ada di Sarawak. Semasa 13 Mei berlaku. Ini permainan UMNO. Soalnya mengapa hari ini UMNO memainkan isu perkauman? Parti mana yang perkauman hari ini? Parti mana yang menggalakkan pergaulan dan perbalahan kaum? Tak lain tak dengan UMNO. Kerana apa? UMNO takut kalah. Pasal apa UMNO takut kalah? Jika sekiranya UMNO kalah, UMNO tak boleh hidup lagi. Betul atau tidak? Ini cerita sebenarnya. Saya tak sangka dalam gelap ramai orang. Saya ingat tadi tak nak berucap. Dah syok lah. Ni saya nak beritahu ni. Bak kata Dr. Mahathir Mohamad, jika sekiranya Pakatan menang, UMNO akan mampu. Tak boleh hidup lagi dah. Memang betul. Tengok apa yang berlaku di Kedah. Baru satu penggal jadi pembangkang, mereka ada macam jadi kepanasan, betul tak? Ni. Lah ni dia apa tak pernah menjadi. Cuba tonton bayang kalau sekiranya Najib Tun Razak jadi ketua pembangkang dalam parlimen. Dia nak cakap apa? Saya nasihatkan orang di Pantai Merdeka ni, nak berniaga ni, insya-Allah kita ni akan dapat mentari, percayalah. Allah Ta'ala bantu kita. Saya nak nasihatkan tuan-tuan, kalau nak berniaga cepat-cepat minta lesen apa ni, kontraktor kelas C dan kelas F. Pasal apa? Pasal takut tak cukup kontraktor, nak buat penjara banyak ni. Banyak pemimpin UMNO kita nak bawa, nak ke mahkamah ni. Rasuah. Mereka kata, saya ingat lagi, semasa Pakatan Rakyat di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Azizan memerintah mengambil alih tampuk pimpinan negeri, UMNO kata apa? Kita beri tempoh depan 6 bulan je, hancur dia. Betul tak? Hari ini kita tengok Universiti Kolej Insaniah
yang UMNO gagal dirikan hari ini. Kerajaan PAS, Kerajaan Pakatan Rakyat di bawah kepimpinan Datuk Seri Azizan, dibantu oleh Yang Berhormat Cik Lah dan wakil-wakil lain, telah berjaya mendirikan sebuah institusi tinggi di negara ini, di negeri ini, betul atau tidak? Dengan kos yang berapa? 330 juta. Kalau UMNO buat bangunan yang sama, saya nak beritahu, bukan 600 juta, harganya 3 bilion, tuan-tuan. Saya nak beritahu. Begitu juga hasil kerajaan negeri melalui pembalakan zaman UMNO Barisan Nasional memerintah. Hasil kerajaan negeri, potongan balak, kawasan balak yang seluas lebih kurang 2,300 hektar, ialah hanya 7 juta saja setahun. Tetapi hari ini mereka kata kita tak cerdik, mereka kata Azizan tak cerdik, UMNO kata apa ni, Pakatan Rakyat PAS tak ada experience, tak ada pengalaman. Tetapi hari ini, sejak negeri Kedah dipimpin oleh Pakatan Rakyat, hasil potongan hutan balak seluas ekar yang sama juga meningkat daripada 7 juta setahun kepada 70 juta satu tahun. Ini membuktikan bahawa kerajaan hari ini bersih, betul atau tidak? Ni cerita perlu heboh, katakan ini kerajaan negeri ini, dia tak peduli tentang kawasan tanah air, dia buat suka hati dia, macam-macam tuan. Hari ini senyap apabila kita terangkan, luahkan perkara ini bentang kepada rakyat, mereka senyap, tak terkena apa-apa dah. 400 juta ringgit duit rakyat hilang di bawah kepimpinan UMNO Barisan Nasional semasa mereka meminta dahulu. Mana duit tu? Betul atau tidak? UMNO Barisan Nasional, pemimpin mereka hanya sibuk saja buat duit. Saya tahu, pasal saya UMNO dulu, saya campur dengan orang saya tahu. Nanti orang kata awak pun sama, tapi saya nak beritahu, kalau tuan-tuan pergi ke Melaka, pergi kampung Peringgit, tak jauh daripada Hospital Melaka, lah ni bangunan tu dah jadi galeri Tun Gafar. Itulah rumah arwah Pak Gafar semasa dia di Kota Menteri. Dia tak duduk rumah kerajaan. Begitu juga rumah yang amat berhormat Menteri Besar Kedah hari ini, dia tak duduk rumah kerajaan. Di mana Mentulun nama-nama? Mentulun apa benda? Rumah sendiri dia. Itu pun bukan rumah dia, rumah Pak Mentua dia. Ni rumah Tok Gurunya Aziz di Pulau Melaka. Tengok macam mana. Kalau bandingkan dengan rumah bekas Menteri Besar Kedah, Mahathir Khalid di Pedu. Saya terperanjat apabila mula-mula saya datang ke Pedu di Padang Terap. Dalam kebun getah, tiba-tiba saya tengok rumah punya besar, daripada lampu sadak sampai dekat ni, layar perak ni, sampai skrin kita ni, rumah besar. Saya tanya, siapa punya rumah? Dia kata rumah Mahathir Khalid, Menteri Besar, bekas Menteri Besar. Tak salah kalau nak buat lebih besar daripada Istana Negara. Soalnya kita nak tahu duit tu daripada mana, betul atau tidak? Saya nak beritahu tuan-tuan, Mahathir Khalid, dia ini bekas guru sekolah saja. Lepas tu nasib dia baik, Tuhan beri dia rezeki, dia jadi sel politik pada Dola Badawi. Tak lama, akhirnya Dola lantik dia jadi Menteri Besar. Satu penggal saja. Bagaimana seorang Menteri Besar, bekas guru sekolah kebangsaan, tiba-tiba boleh buat rumah macam laut? Besarnya. Betul tak? Duit daripada mana ni? Ini dia. Rumah wakil-wakil rakyat UMNO, kalau tuan tengok di Kedah ni macam mana?
Maknanya mereka ini hanya berjuang untuk kepentingan diri saja, betul atau tidak? Ya. Mereka ni mengamalkan formula 3P. Tuan-tuan tahu 3P apa? Poket, perut, pangkat. Mengamalkan untuk keutamaan poket depa, perut depa, pangkat depa, itu saja. Itu ceritanya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak mengambil kesempatan malam ini nak beritahu tuan-tuan. Saya percaya tuan-tuan nak tahu mengapa saya meninggalkan UMNO. Bak kata Mak Sabu, keluarga saya mulai daripada arwah Pak Gafar yang berjuang dalam UMNO, tak payah saya sebut berapa lama. Arwah ibu saya, mak saya pernah menjadi ketua kaum ibu UMNO Melaya Malaysia zaman kapal layar dahulu, sehingga dia mengembutkan, sehingga dia berhenti. Dan saya sendiri aktif dalam UMNO ni bukan satu masa yang pendek. 40 tahun lamanya saya berjuang aktif, secara aktif dalam UMNO. Bak kata Mak Sabu, darah keluarga kami ni kalau ditoreh biru. Pekat kami ni UMNO ni. Hari ni tiba-tiba saya tinggalkan UMNO. Pasal apa? Pasal apa? Oh, ada blok-blok UMNO kata saya tinggalkan UMNO ni kerana saya dah tak laku lagi dalam UMNO. Nak bertanding UMNO tak pakai kat saya lagi dah. Jadi masuk PAS harap nak bertanding. Saya nak khabar tuan-tuan lah. Saya nak bertanding lagi nak buat apa? Saya dah pernah menjadi wakil rakyat DUN macam yang Muhammad Ghazali satu penggal. Pernah menjadi ahli parlimen 2 penggal. Timbalan pengurusi PERNAS, pengurusi MARA, ahli Dewan Majlis Perundingan Ekonomi Negara, Ketua Pemuda Negeri, Esko Pemuda UMNO Malaysia. Rata dah semua tempat saya pegang dah. Saya nak bertanding buat apa lagi, betul tak? Penat dah. Lagipun bak kata Dr. Mahathir, hari ini yang cerdik pandai dah tak masuk UMNO dah. Cerdik pandai masuk Pakatan Rakyat. Macam PAS ni, betul tak? UMNO saya nak beritahu, PAS tidak kekurangan calon, tidak kekurangan pemimpin hari ini. Itu ceritanya. Kalau tengok, tonton tengok dalam undangan negeri Kedah, wakil-wakil rakyat UMNO tu paling tinggi pun SPM, ya. Betul tak? Tengok PAS. Yang kita ada pensyarah ni macam ni semua. Kita ada engineer, kita ada lawyer, kita ada accountant. Semua ada. Semua ada. Betul tak? Itu pasal kita boleh mentadbirkan negeri ini. Tetapi kita tak boleh mentadbirkan negeri Kedah ini dengan dengan smooth orang putih kata, atau dengan lancar, kerana kerajaan di Putrajaya, kerajaan pusat masih dikongkong oleh UMNO Barisan Nasional. Jadi banyak perkara yang nak dilakukan tak boleh dilakukan. Tetapi sekiranya insya-Allah pada pilihan raya ini bukan saja kita dapat mengekalkan negeri Kedah ini di bawah Pakatan Rakyat, tetapi yang penting lagi ialah kita dapat menawan, kita dapat mengambil alih kuasa di Putrajaya. InsyaAllah, percayalah tuan-tuan, iaitu tuan-tuan negeri Kedah ini akan lebih maju kalau dibandingkan dengan sebelum ini. InsyaAllah. Orang UMNO kata apa? Apalah Pakatan boleh buat? Tengok, dia kata Datuk Najib beri kita RM500. Tak cukup, tambah lagi RM500. Ini masalahnya. Pertamanya saya nak buat clarification, nak buat penjelasan. Duit 500 BRIM 1, BRIM 2 ni, begitu juga dengan duit phone yang rebate phone RM250, duit sekolah RM100 dan sebagainya ni. Ini duit-duit kita. Duit rakyat. Bukan duit UMNO Barisan Nasional, betul atau tidak? Duit kerajaan, duit kita.
Kerajaan hanya menguruskan duit rakyat melalui cukai pendapatan yang dibuat. Tuan-tuan beli payung, kena cukai. Tuan-tuan beli kereta, kena cukai. Tuan-tuan beli jam tangan, ada cukai. Tuan-tuan makan pun ada cukai. Ini ceritanya. Jangan tuan-tuan tak faham. Jadi nak sibuk sangat betul apa? Lagipun, yang nak banggakan sangat ni, 55 tahun janji ditepati ni, BRIM 1 dan 2, RM1,000. Kalau tuan-tuan bagikan RM1,000 dibagikan dengan 55 tahun, kemudian dibagikan dengan 12 bulan 1 tahun, oleh kerana ada 30 hari 1 bulan, maka tuan-tuan bagikan dengan 30 hari 1 bulan. Maknanya tuan-tuan, nilai kita ni ialah setengah sen ya 1 hari. Itu je yang UMNO nak bangga ni pasal apa? Tetapi Pakatan Rakyat, kita melalui manifesto kita telah berjanji, ya, dan kita mengulangi janji ini, iaitu dalam masa 24 jam selepas kita mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri dan menubuhkan kerajaan baru di Putrajaya, pertamanya, tol daripada Johor Bahru sampai Bukit Kayu Hitam akan dihapuskan. Ini dia. Tuan-tuan, hari ini kalau nak pergi Kuala Lumpur, berapa bayar tol? Tak kurang daripada RM20-30 betul tidak? Satu jalan ya, one way saja. UMNO beri berapa? Setengah sen ya. Ni lebih baik. Apa lagi? Minyak RON 95 akan diturunkan. Bak kata review di internet akan turun kepada RM1.50 satu liter. Tuan-tuan, ini akan membantu rakyat. Kerana pendapatan rakyat hari ini sama tak naik. Yang naik agak barang-barang. Jadi kita nak bantu rakyat untuk jangka panjang, turunkan benda-benda ni. Apa lagi? Yang lebih penting daripada pelajaran anak-anak kita. Hari ini ibu-ibu risau. Nanti dia tanya, bang, kalau abang tak ada besok, siapa nak tanggung anak kita ni? Belajar ni. Nak masuk universiti, nak masuk kolej sekolah mahal sekarang. Bas sekolah dah naik harga dah. Makan kantin sekolah bukan RM1 lagi dah, RM3. Nak tuition kena bayar, nak masuk komputer kena bayar, betul tak? Tetapi Pakatan Rakyat berjanji dalam buku jingga kita menang, kita akan hapuskan hutang PTPTN dan pelajaran percuma akan diberi kepada seluruh anak-anak kita, sama ada anak-anak orang Cina, orang India, orang Melayu dan sebagainya. Kita boleh buat pasal apa? Negara kita kaya yang sebenarnya, tuan-tuan. Kita ada hasil minyak dan gas. Kita ada kelapa sawit. Walaupun turun hari ini, insya-Allah akan naik balik. Begitu juga dengan kita dan sebagainya. Negara kita kaya. Jika sekiranya Turki yang terpaksa mengimport minyak dan gas, mereka mampu memberi pelajaran percuma kepada anak-anak mereka daripada darjah 1 masuk sekolah sehingga habis, sehingga ke universiti. Mengapa kita yang ada gas, yang ada minyak, yang ada berbagai-bagai harta yang diberi oleh Allah SWT, rezeki yang diberi oleh Allah SWT, tak boleh mampu membuat begitu? Yang dicadangkan ialah hanya 5% sahaja daripada keuntungan Petronas yang berjumlah tak kurang daripada 80 bilion ringgit setiap tahun. 5% saja, iaitu 4 bilion diperuntukkan untuk pelajaran percuma untuk anak-anak kita. Tapi puak-puak UMNO ni, oleh kerana mereka malu, mereka kata negara akan bankrupt. Yang sebenarnya UMNO, pemimpin UMNO Najib ni bankrupt idea. Betul atau tidak? Begitu juga dengan harga kereta. Hari ini kita beli Proton Saga yang keluar daripada Highcom. Kita bangga, ini kereta negara kita.
Hari ini kita bayar sebagai contoh RM50,000 satu sebuah kereta. Tapi kereta Proton yang sama yang dikeluarkan oleh anak-anak kita daripada syarikat Proton di Kuala Lumpur dan sebagainya, dijual di Saudi Arabia, harganya berapa? 50% lebih murah lagi. Kereta Proton yang sama juga dijual di Indonesia, hanya 30% daripada jumlah yang kita bayar hari ini. Mengapa boleh berlaku? Kerana apa? Kerana sistem cukai negara ini. Jadi apa yang dicadangkan oleh Pakatan Rakyat, cukai excise duty ini akan diturunkan berperingkat-peringkat. Maka akhirnya besok kereta Proton yang harga hari ini kita bayar RM50,000, sampai masanya dalam masa 3 tahun ke 4 tahun, harga ini akan jadi setengah daripada itu. Ini bermakna kalau kita hutang pinjam bank beli kereta bayar tiap bulan, katakan RM500. Kalau sekiranya harga kereta itu turun kepada 50%, kita akan hanya bayar RM250. Betul atau tidak? Ini cadangan kita. Tuan-tuan, ini cadangan kita. Hari ini mereka tak boleh berfikir. Dia turunkan cukai apa? Kereta daripada Jepun dan Australia. Berapa ramai orang kampung pakai kereta Jepun dan Australia, betul tak? Ini dia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam menghadapi pilihan raya, UMNO cukup desperate, cukup panik. Sekarang ni dia menggunakan isu perkauman, gunakan kemas, gunakan Biro Tata Negara, gunakan jasa, pergi tempel di rumah ke rumah, bisik-bisik. Kata apa? Kalau sekiranya Pakatan Rakyat memerintah, yang jadi Perdana Menteri besok Cina. Ini saya nak beritahu tuan-tuan. Dalam parlimen, jumlah kursi yang bertanding ialah 222 kursi saja. DAP bertanding tak lebih daripada 50 kursi. Katalah 60 kursi. Tak lebih daripada itu. Bagaimana orang Cina boleh jadi Perdana Menteri? Saya tak faham. Pasal DAP, dia bukan lawan UMNO. Calon DAP tak lawan calon UMNO. Kalau DAP menang, orang UMNO kalah. Melayu kalah tak. DAP lawan MCA. Betul atau tidak? MCA itu orang apa? Bugis ke? Orang Tionghoa juga. Begitu juga, DAP akan lawan Parti Gerakan. Akan lawan MIC. Hanya PAS lawan dengan UMNO. Kalau UMNO kalah, yang menang PAS. Iaitu orang Melayu. Betul atau tidak? Yang kalah pemimpin UMNO. Itu saja. Yang nak jadikan isu ni pasal apa? Apa masalah kalau orang Cina menjadi salah seorang pemimpin negara kita? Hari ini dia kata tengok Pulau Pinang. Dia kata tengok contoh Pulau Pinang siapa dia? Ketua Menteri orang Cina, Lim Guan Eng. Baru dia sedar masalah UMNO ni. Dulu semasa zaman Parti Kapal Layar Perikatan, zaman Tengku, sepatutnya masa tu UMNO dah boleh jadi Ketua Menteri Pulau Pinang. UMNO mendapat majoriti kursi dalam Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Tetapi UMNO terlampau baik hati berikan jawatan Ketua Menteri itu, walaupun UMNO menang banyak, kepada MCA Wong Pao Ni. Wong Pao Ni ni orang Cina, orang Tionghoa. Dia bukan Bugis. Betul atau tidak? Begitu juga diikuti oleh Lim Chong Yu, Dr. Lim Chong Yu daripada Parti Perikatan, daripada Parti Gerakan. Dan akhirnya diikuti oleh Tan Sri Ko Sukun. Ko Sukun ni bukan Bugis. Dia juga orang Tionghoa daripada Parti Gerakan. Tahun 2004, saya nak beritahu. Keputusan pilihan raya Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. UMNO menang 16 kursi. Gerakan menang 4, MCA menang 2. Sepatutnya tahun 2004 UMNO dah boleh jadi Ketua Menteri di Pulau Pinang. Dengan kuasa, dengan majoriti kursi yang ada dalam Dewan Undangan Negeri. Tetapi UMNO punya cerdik berikan juga kursi Ketua Menteri ini kepada Parti Gerakan. Sebaliknya di Perak,
pada tahun 2008, parti PAS hanya menang 6 orang saja, 6 kursi saja dalam Dewan Undangan Negeri Perak. Selebihnya dimenang oleh parti DAP dan parti Keadilan. Tetapi atas semangat kerjasama, DAP mengikut undang-undang negeri menyerahkan jawatan, bertuju menyerahkan sewenang-wenangnya secara sukarela jawatan Menteri Besar kepada Nizar Jamaluddin daripada PAS, walaupun PAS hanya 6 kursi saja. Berbeza dengan UMNO menang 16, kasihkan kepada orang lain. Kita pula menang 6, orang lain kasih kuasa kepada kita. Ini beza di antara PAS dengan di antara DAP dan MCA, PAS dan UMNO, tuan-tuan. Saya nak beritahu, tuan-tuan. Siapa kata DAP adalah parti perkauman? DAP ini adalah parti yang anti Melayu, parti chauvinis. Saya nak beritahu, tuan-tuan, kalau ada orang UMNO yang masih ada di dalam perjumpaan kita ni, tolong dengar baik-baik. Bukan minda kita sedikit. MCA rakan kongsi UMNO sejak merdeka. Kita boleh ibaratkan MCA dengan UMNO ni sebagai pasangan yang bukan saja kongsi katil, dia kongsi bantal dan kongsi selimut, berpeluk-pelukan. Tetapi MCA sejak ianya ditubuhkan pada tahun 1951 sehingga hari ini, MCA masih mengharamkan orang Melayu ataupun orang India menjadi ahli MCA. MCA masih sehingga hari ini tidak membenarkan mana-mana orang Melayu atau orang India atau bangsa lain selain daripada Tionghoa menjadi calon bertanding atas tiket parti MCA. Betul atau tidak? MCA kita tahu daripada pilihan raya tahun 55 sehingga tahun 2008, calon-calon mereka hanya menang di kawasan di mana majoritinya adalah pengundi Melayu. Betul atau tidak? Tetapi sebaliknya, ini penting. Sebaliknya, parti DAP yang dituduh oleh pencacai UMNO, yang dituduh oleh Bapak Syaitan ni, siapa nama Mahathir Mohamad ni, mengatakan DAP adalah parti perkauman anti Melayu. Sebenarnya, sejak DAP ditubuhkan pada tahun 66, semasa itu sudah ada ramai orang Melayu menjadi ahlinya. Difahamkan berikut rekod tak kurang daripada 10,000 orang Melayu ketika itu telah menjadi ahli DAP, sehingga menyebabkan salah seorang naib ketua parti DAP peringkat kebangsaan, Daeng Ibrahim, telah terpilih menjadi naib pengurusi parti DAP peringkat kebangsaan, dan beliau telah bertanding di Greek Perak, diikuti oleh Ibrahim Saleh. Kemudian diikuti pula oleh Ibrahim Saleh Nakuri Hitam, bertanding di Tapah. Fadlan Yahya pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri, mewakili kawasan Pasir Bernama di Perak dalam Dewan Undangan Negeri Perak selama 4 penggal atas tiket parti DAP. Ahmad Makno, bekas Presiden KIPEC, bertanding atas tiket DAP. Nedang mewakili Pulau Pinang di Parlimen. Ahmad Ton di Johor mengikut rekod yang tak boleh dipadamkan. Tak kurang daripada 55 orang Melayu telah bertanding atas tiket parti DAP, sama ada di peringkat pusat ataupun di peringkat negeri, sama ada peringkat parlimen atau dalam undangan negeri. Ini. Tetapi kita masih mengatakan ini burung kakak tua, burung tiung lama ni, masih menyanyikan, masih tak sedar bahawa parti yang sebenar, parti anti Melayu, parti yang perkauman ialah rakan kongsi UMNO, iaitu MCA. Betul atau tidak?
Ini dia. Saya nak buat cerita. Di satu ketika dahulu, terdapat seorang pemimpin UMNO yang nafsunya tu luar biasa. Sehingga cakap-cakap omong-omong kosong di kalangan mereka semasa itu mengatakan, kalau sekiranya tiang elektrik dipakaikan skirt pun jalan juga. Buasnya nafsu pemimpin UMNO ini. Pemimpin UMNO ini telah merogol, memperkosa seorang budak Melayu bawah umur 13 tahun. Budak Melayu ini jadi mangsa. Dia ditahan di pusat tahanan budak-budak nakal di Rembau. Dia jadi mangsa, tapi dia ditahan sehingga melahirkan anak di pusat tahanan. Pemimpin UMNO itu sehingga hari ini bebas. Hari ini menjadi pengurusi agensi kerajaan. Sibuk nak bertanding pula pilihan raya akan datang ni. Kemudian apa yang berlaku? Lim Guan Eng. Semasa itu dia menjadi ahli Dewan Undang, ahli Parlimen mewakili Kota Melaka di Melaka. Sepatutnya Lim Guan Eng tak perlu menyerah tengkuk, berjuang habis-habisan untuk menembus maruah budak Melayu 13 tahun yang dirogol oleh pemimpin UMNO. Tetapi atas konsep, atas sikap pri kemanusiaan, sama ada awak orang anak Melayu, anak orang Cina, anak orang India, tetapi kamu adalah makhluk Allah SWT, makhluk Tuhan. Maka Lim Guan Eng berjuang habis-habisan menentang penindasan yang dilakukan terhadap budak 13 tahun ini yang dirogol oleh pemimpin UMNO ini. Akhirnya apa berlaku? Lim Guan Eng disumbatkan di penjara selama hampir 3 tahun namanya, tuan-tuan. Hari ini kita kata Lim Guan Eng anti Melayu, anti Islam. Patut atau tidak? Bukankah kita orang Melayu diajar untuk berterima kasih, membalas budi? Tetapi UMNO tidak tahu membalas budi. UMNO lupa apa yang mereka buat. Tuan-tuan. Hari ini dari segi agama Islam, pada saya UMNO tidak lagi relevan untuk mempertahankan Islam. Kalau kita buka buku perlembagaan UMNO, muka surat 5 perkara 6.1, yang jelas menyatakan bahawa adalah tanggungjawab ahli-ahli UMNO menentukan semua dasar parti mesti dilaksanakan. Semua ahli-ahli UMNO, daripada presiden sampailah pemerintah kecil, sampailah ahli biasa, itu perlembagaan parti. Apa dia dasar UMNO? Perkara 3.3 muka surat 2 perlembagaan. Kalau tuan-tuan ahli UMNO dengar ni malam ni, cari buku perlembagaan, cek. Iaitu salah satu je, UMNO mempertabatkan agama suci Islam. Tetapi apa yang berlaku hari ini? Yang saya katakan UMNO tidak lagi relevan untuk menjaga agama Islam. Pasal bukan saja rakan kongsi UMNO, Troy Silik dan pemimpin-pemimpin MCA menghina, mengejek, memaki hamun agama Islam. Malangnya, pemimpin-pemimpin UMNO sendiri tumpang semangkuk. Najib Tun Razak pada persidangan MCA yang baru lepas, apa dia kata? Dia bersetuju dengan pandangan Troy Silik. Jika sekiranya undang-undang Islam dilaksanakan, maka negara akan huru-hara. Ini ucapan Najib di perhimpunan MCA, di Wisma MCA Jalan Ampang tahun lepas, bulan September. Apa lagi? Dr. Mahathir Mohamad hari ini penasihat yang mengatakan apa? Minggu lepas buat statement menasihatkan orang Melayu pilih parti yang boleh menjaga Islam. Seolah-olah menidakkan bahawa PAS ini tak boleh menjaga Islam lagi dah. Seolah UMNO saja menjaga Islam. Tapi dia lupa. Mahathir Mohamad dia lupa apa yang dia cakap. Pada tahun 2011 di UNIMAS, Universiti Melayu Sarawak, pada bulan September 2011, dalam sesi soal jawab
Apa Mahathir kata? Dia kata, tidak terdapat hukum hudud dalam Al-Quran. Hukum hudud adalah semata-mata ciptaan ahli fiqh. Ini Dr. Mahathir. Ini satu tuduhan yang dia. Pemimpin UMNO hari ini menolak hukum hudud. Pemimpin UMNO hari ini bermakna menolak hukum Allah. Betul atau tidak? Maknanya menolak Al-Quran. Mereka mencabar Allah SWT. Hari ini bila nak menang pilihan raya, besok pagi nak berangkat, nak pergi ke Mekah, nak minta pertolongan Allah SWT. Ini kerja UMNO. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak beritahu, dalam parlimen, bekas ketua pemuda DAP yang berhormat Anthony Loke, ahli parlimen rasa, pada bulan 11 tahun lepas, dalam parlimen, dia berhujah habis-habisan lawan dengan MCA dan gerakan dan sebagian UMNO. Apa dia kata? Apa Anthony Loke, bekas ketua pemuda DAP kata dalam parlimen? Rekod. Dia kata, kalau sekiranya terdapat mana-mana pihak mengejek-ngejek, mencaci, menghina agama Islam, maka secara resmi dalam Dewan Parlimen ini, kita nak memberitahu bahawa parti DAP akan tentang mereka yang menghina agama Islam. Senyap. Pemimpin UMNO senyap. Ini dia. Hari ini Charles Phillips boleh menuduh wakil rakyat UMNO Rahmat Ayub di negeri Johor. Dia kata apa? Ini ahli Dewan Undangan Negeri Johor, Rahmat Ayub, hilang akal. Wakil rakyat UMNO hilang akal kerana Rahmat Ayub, Dewan Undangan Negeri Johor, mencadangkan supaya hukum hudud ini dilaksanakan di Johor dahulu sebelum Kelantan melaksanakan. Tak cukup dengan itu, Charles Phillips yang kita semua tahu macam mana dia buat bulu filem dia tu, dia boleh mengatakan, dia boleh cabar Menteri Agama UMNO Jamil Khair Baharom. Dia kata apa? Jamil Khair Baharom ni tidak peka tentang hukum hudud, tidak peka tentang hukum Islam. Sehingga hari ini Jamil tak boleh jawab. Tak kemalu, betul atau tidak? Ini saya nak beritahu tuan-tuan, tak salah kalau saya, tuan-tuan, hari ini mengatakan kita tidak bersetuju, ya, agama Buddhis baik, agama Tamil baik, Hindu baik dijadikan sebagai daripada undang-undang negara. Itu pandangan kita. Dan tak salah juga kalau Charles Phillips sendiri mengatakan dia tak setuju hukum hudud dilaksanakan negara ini. Tetapi yang salah apabila mereka menghina agama Islam, itu salah. Apabila kalau kita menghina agama Buddhis dan Tamil dan Hindu, itu salah. Agama Islam sendiri mengajar kita menghormati agama lain, betul atau tidak? Dalam perdebatan di antara Charles Phillips dengan Lim Guan Eng, perdebatan terbuka, Charles Phillips yang sombong dan bongkak mengatakan bahawa MCA tidak teragak-agak dan telah memberi amaran kepada pemimpin-pemimpin UMNO, jika sekiranya UMNO nak melaksanakan undang-undang Islam, MCA akan keluar daripada Barisan Nasional. Dia tanya pula, dia cabar Lim Guan Eng, apa parti DAP berani buat? Lim Guan Eng jawab apa? Kami tidak ada masalah dengan Islam. Kami menghormati Islam seperti mana Islam menghormati kami dan kepercayaan agama kami dan kepercayaan kami. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai bukti, saya nak minta izin sikit. Sejak Pakatan Rakyat melalui parti DAP yang dipimpin oleh Lim Guan Eng mengambil alih kepimpinan Kerajaan Pulau Pinang, mungkin tuan-tuan tidak sedar, oleh kerana surat khabar utusan Malaysia, berita harian, TV tak pernah keluar pun dan tidak akan keluar. Apa dia? Jumlah wang yang telah dibelanjakan oleh Kerajaan Pulau Pinang di bawah kepimpinan Lim Guan Eng yang dikatakan kafir harbi ini
peruntukan berkaitan hal ehwal agama Islam Pulau Pinang bermula tahun 2009. 33.2 juta ringgit telah dibelanjakan. Dan pada tahun 2010, angka ini telah naik kepada 37 juta ringgit. Tahun 2011, peruntukan berkaitan hal ehwal agama Islam Pulau Pinang meningkat kepada 45.7 juta ringgit. Dan pada tahun lepas, jumlah wang yang telah dibelanjakan untuk pembangunan hal ehwal Islam di Pulau Pinang ialah 64 juta ringgit. 64 juta ringgit ini termasuklah pembelian tanah swasta yang dijadikan tanah perkuburan Islam. Di Perak berlain, di bawah kepimpinan UMNO Barisan Nasional, tanah seluas 62 ekar yang direservkan untuk tanah perkuburan Islam. UMNO Barisan Nasional di bawah Menteri Besar Zamri hari ini menukarkan syarat daripada tanah perkuburan Islam kepada pembangunan. Sebagian pembangunan hartanah flat telah dinaikkan atas tanah yang telah diwartakan sebagai tanah perkuburan Islam. Tanah perkuburan dibangunkan untuk pembangunan yang mana orang Melayu tak mampu beli. Lim Guan Eng yang dituduh kafe harbi gunakan duit 64 juta beli tanah swasta dijadikan tanah perkuburan untuk orang Islam. Nampak tak bedanya? Kemudian apa lagi? Sagu hati tahunan guru kafah. Mulai tahun 2009 sehingga 2012, sagu hati tahunan guru-guru kafah yang diberikan oleh kerajaan DAP di Pulau Pinang berjumlah tak kurang daripada RM900,000 setiap tahun mulai tahun 2010. UMNO Barisan Nasional hanya mampu mengikhtiarkan saja memberi peruntukan pada tahun 2009 sebanyak 25 juta ringgit untuk pembangunan Islam. Pasal apa? Tahun itu tahun pilihan raya. Nak menambat hati orang Melayu untuk mengundi Barisan Nasional, maka diumumkanlah, tunjukkanlah seolah-olah mereka juga berjuang untuk Islam. 55 tahun. Apa lagi? Peruntukan tambahan tahunan skala agama rakyat. UMNO Barisan Nasional selama 56 tahun memerintah Pulau Pinang tak pernah memberi sesen pun untuk peruntukan tambahan tahunan sekolah agama rakyat. Tetapi Lim Guan Eng yang dituduh sebagai kafir harbi ini mulai tahun 2009 sehingga tahun lepas 1.75 juta ringgit setiap tahun. Begitu juga dengan sumbangan dan pengiktirafan Al-Hufaz. UMNO Barisan Nasional tidak pernah memberi pun sesen pun. 55 tahun UMNO memerintah Pulau Pinang. Sejak UMNO ditubuhkan tahun 46, perlembagaan mengatakan UMNO memperjuangkan agama Islam. Tetapi satu sen pun UMNO tidak pernah memberi untuk sumbangan dan pengiktirafan Al-Hufaz. Sebaliknya, Lim Guan Eng yang dituduh sebagai kafir harbi ini memberikan peruntukan sebanyak RM100,000 tiap-tiap tahun mulai tahun 2009 sehingga tahun lepas. Kemudian apa lagi? Mulai dia mengambil alih kepimpinan Pulau Pinang, Lim Guan Eng memberikan bantuan buka puasa kepada seluruh masjid di Pulau Pinang sebanyak RM213 setahun, tuan-tuan. Tak cukup dengan itu. Program bulan-bulan Al-Quran. UMNO Barisan Nasional yang memerintah 55 tahun di Pulau Pinang tak pernah pun memberi bantuan program bulan-bulan Al-Quran. Sebaliknya, Lim Guan Eng yang dituduh kafir harbi ini memberikan bantuan RM100,000 setiap tahun bermula tahun 2009 sehingga tahun lepas. UMNO yang memperjuangkan agama Islam semasa zaman Mahathir lagi telah menarik peruntukan bantuan sekolah-sekolah agama rakyat seluruh Malaysia. Hari ini ada terdapat lebih kurang 3,700 sekolah agama rakyat di mana guru-guru sekolah agama rakyat
di mana anak-anak murid menjadi peminta sedekah. Kalau ada tazkirah syarahan agama di masjid-masjid sembahyang Jumaat, kita lihat anak-anak murid minta sedekah nak besarkan sekolah. Kalau paip bocor, dinding bocor, tak ada bantuan kerajaan UMNO Barisan Nasional yang konon berjuang untuk agama Islam. Tapi mereka sekarang ni, rakyat, orang Islam menjadi peminta sedekah dalam negara kita ini. Di manakah perjuangan UMNO dalam hal agama ini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah masalah UMNO hari ini. Saya amat sedih. Itulah sebabnya akhirnya selepas begitu lama saya menahan derita, saya membuat keputusan meninggalkan UMNO untuk selama-lamanya, dan berjuang dengan tuan-tuan. Bukan untuk bertanding. Dah. Saya dah sebut tadi. Saya tak ada niat nak bertanding. Memang betul Tok Guru Hadi Awang menawarkan saya untuk bertanding 2 kali melalui Mak Sam. Saya tolak. Anwar Ibrahim menawarkan saya bertanding, saya tolak. Bukan tujuan saya meninggalkan UMNO untuk bertanding dalam PAS. Saya nak beritahu. Ada juga blog-blog UMNO mengatakan apa? Oh, dia kata ini masa saya dalam UMNO saya jahat. Saya mengaku saya jahat. Kalau tak jahat bukan UMNO namanya, tuan. Saya tahu. Daripada A sampai Z, semuanya saya tahu. Saya kenal satu persatu. Yang saya tak buat, ialah bunuh orang. Betul tak? Yang saya tak buat, rogol budak umur 13 tahun sampai lahirkan anak. Itu saya tak buat. Ini cinta. Saya tak nak jadi hipokrit dalam hal ini. Saya berpindah. Kita berhijrah daripada jahiliyah ke jalan Allah. Tapi orang UMNO tak setuju. Marah. Blok bantai saya. Keluarga saya bantai saya. Tak apa, syukur Alhamdulillah. Mudah-mudahan Tuhan buka pintu hati dia. Dia juga akhirnya besok masuk sama-sama dengan saya dalam PAS. Betul tak? Hanya iblis saja. Hanya syaitan saja yang tak suka kita berhijrah daripada jahiliah ke jalan Allah. Betul atau tidak? Tetapi bukanlah saya nak mengatakan UMNO tu iblis, tak baik. Ya tak? Saya nak menyarankan ahli-ahli UMNO sekalian, tidak berdosa. UMNO bukan agama. PAS bukan agama. Tidak berdosa kita meninggalkan UMNO untuk masuk parti PAS ini. Soal syurga dan neraka, tidak ada orang boleh beri zaman. Ini adalah hak Allah SWT. Pahala dan dosa adalah hak Allah SWT. Betul atau tidak? Tetapi apa hukumnya kalau kita bersubahat? Apa hukumnya kita tidak menegur jika terdapat ada orang-orang tertentu yang menghina, mencaci agama Allah SWT, seperti mana yang dilakukan oleh Mahathir bin Mohamad dan Najib Tun Razak? Apa hukumnya? Neraka Jahanam. Surah An-Nisa ayat 140. Buka maksud terjemahannya malam. Tuan-tuan, pemimpin-pemimpin UMNO bermula daripada Datuk On Jaafar lagi, pengasas UMNO. Dia meninggalkan UMNO akhirnya tentang UMNO dan mati di UMNO. Betul atau tidak? Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Bapa Kemerdekaan, Presiden UMNO, bekas Perdana Menteri yang kita hormati, dia juga dikeluar UMNO dan mati di UMNO. Betul atau tidak? Tun Hussein On pun begitu juga, bekas Perdana Menteri, Presiden Parti UMNO, dia juga meninggalkan UMNO dan mati di luar UMNO. Betul atau tidak? Hanya Mahathir Mohamad saja yang selamat. Dia keluar, dia masuk balik, umur dia panjang.
Ini mungkin berkat doa Tok Guru, bekas Presiden almarhum Dr. Fadzil Noor kata apa? Kita doa supaya Mahathir umur panjang, supaya dia nampak, lihat apa yang dilakukan. Hari ini dia dah mula panik. Tuan-tuan, saya nak beritahu, insya-Allah, mengikut kajian kasar manusia hari ini, mengikut kajian ahli politik, mengikut kajian-kajian yang dibuat oleh semua pihak, menunjukkan bahawa pada pilihan hari ini, buat pertama kali UMNO Barisan Nasional akan tersungkur. Ini bukan omong-omong kosong. Saya nak beritahu, kita hanya memerlukan 30 kursi lagi untuk menjadi kerajaan, mengambil alih Putrajaya. Apakah mustahil? Contoh, 2 bulan lepas di Johor, saya berbincang dengan pemimpin-pemimpin PAS dan DAP di Johor. Mereka mengatakan paling tinggi mereka boleh dapat 8 ke 9 kursi parlimen untuk Pakatan Rakyat. Itu 2 bulan lepas. Hari ini, untuk makluman saudara-saudara sekalian, dengan keputusan Lim Kit Siang bertanding di Gelang Patah, yang bermasalah Salahuddin sendiri, Salahuddin Ayub, yang berbahagia Dato' Profesor Mahfuz, Pusujaya PAS Johor, Dr. Bu sendiri, dan juga beberapa pemimpin DAP memberitahu saya dalam masa seminggu lepas bahawa mereka cukup yakin dengan tindakan Lim Kit Siang ini di Johor, angka jumlah kursi yang akan jatuh ke tangan pakatan dalam parlimen ini di Johor tak kurang 12 kursi, tuan-tuan. Ingat, kita perlu hanya 30 kursi saja. Okey. Di Sabah, sebelum berlaku insiden Lahad Datu, mengikut Yang Berhormat Datuk Lazim Hakim, Wilfred Bombereng, Yahya Lampung dan sebagainya, pemimpin tinggi di Sabah, sebelum Lahad Datu berlaku, mereka confident di antara 10 ke 12 kursi. 3 hari lepas, saya berhubung dengan Sabah. Mereka kata, hari ini mereka cukup confident, yakin, tertakluk kepada Allah SWT, izin Allah SWT, iaitu sekurang-kurangnya 15 ke 18 kursi akan jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Tengah hari tadi, saya makan tengah hari dengan Abang Mat Sabu. Saya tanya dia, Mat, you beritahu saya berapa Sabah kita dapat? Mat Sabu kata, dalam keadaan sekarang ni kita mungkin dapat 20 kursi daripada 26 kursi di Sabah. Ingat, kita hanya perlukan berapa? 30 kursi saja untuk melawan Putrajaya, betul atau tidak? Saya katakan tadi, Johor kita boleh dapat 15, tapi kita ambil 10 saja cukup. Sabah, Mat Sabu kata boleh dapat 20, kita ambil 10 cukup. Jangan lebih-lebih. Sarawak, dengan pendedahan pengeningan yang dilakukan oleh Ketua Menteri, hari ini bukan saja orang Cina marah, orang Dayak sendiri sekarang ni kempen rumah ke rumah di Sarawak. Untuk makluman tuan-tuan, DAP akan senang-senang menang 7 ke 8 kursi, tak masuk kursi Dayak. Hari ini oleh kerana peningkatan kuasa yang rakus dilakukan oleh Taib Mahmud di Sarawak, katanya kita akan dapat sehingga 15 kursi di Sarawak. Kita ambil 10 saja. Maknanya kalau 10 di Johor, 10 di Sabah, 10 di Sarawak, insya-Allah kita akan dapat kemenangan. Orang UMNO nanti kata apa? Orang dah kata pun, alah samalah juga. Besok dia berkuasa, dia rasuah. Besok dia kuasa, dia penyeleng kuasa. Besok dia kuasa, dia tak peduli rakyat. Macam UMNO juga, samalah juga. Tapi saya nak beritahu, jika sekiranya
Pakatan Rakyat menang pada pilihan hari ini jika sekiranya terdapat pemimpin-pemimpin kita, sama ada Perdana Menteri kita, Menteri Besar kita, Menteri-Menteri dan sebagainya rasuah, Menteri-Menteri mengamalkan rasuah dan menang kuasa, tidak pedulikan rakyat, maka saya cadangkan kepada tuan-tuan ini, kita jatuhkan kerajaan Pakatan Rakyat pada akan datang. Setuju atau tidak? Tuan-tuan, cukup dengan rasuah. 55 tahun rakyat menderita. Rakyat di negara yang kaya hari ini menderita oleh kerana tindakan pemimpin-pemimpin UMNO yang rakus, rasuah, menyelenggarkan kuasa. Cukup. Bak kata pepatah Cina, ikan ni busuk bermula daripada kepala. Apabila